yang menonton live kita pada malam ni. Seperti mana yang telah pun kita jadualkan, pada malam ini kita akan mengadakan online training. So yang mana minggu ni adalah minggu saya pula untuk membuat perkongsian dan memberi satu training. So yang mana tajuk kita adalah tips personal development. Okay. Tips personal development ni satu tajuk yang telah pun kita susun. Kalau anda perhatikan bahawa pada setiap minggu pihak pengurusan memberikan training secara online. Okay, daripada tajuk back to basic, lepas tu kita buat setiap minggu. Kalau anda perhatikan, tajuk-tajuk yang kita berikan itu adalah merupakan modul-modul dalam training. Okay, modul-modul dalam training kalau anda kumpulkan, sebenarnya anda dah boleh buat satu kitab. Kitab apa ya? Kitab untuk mengajar lebih ramai lagi orang-orang yang berjaya, terutamanya dalam industri network marketing. Okay, sebelum tu boleh dengar suara saya ya, jelas ya. Okay. Okey, kita teruskan saja dalam masa 50 minit ini sharing berkenaan dengan satu lagi tajuk yang kita bawa. Terima kasih, Fazil. Okey, tajuk iaitu tips ya, personal development. Screenshot. Okey. Tip personal development ni memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya yang terlibat dalam industri network marketing. Dan kita teruskan saja kenapa saya memilih tajuk tips personal marketing. So bila kita cerita hari ini tentang industri perniagaan yang kita ceburi, iaitu perniagaan net commerce. Kita bercerita tentang peluang yang semua orang dapat hari ini, peluang yang hari ini diberikan sama rata kepada sesiapa sahaja. Tetapi persoalan kita hari ini adalah kita bercerita tentang scoreboard never lie. Scoreboard never lie ni bermaksud hari ini adalah carta kejayaan kita ataupun skor kita. Okay, tak pernah menipu. Sama ada kita kata kita hebat ke, kita dah berjaya ke, kita ni dah berada pada different level dan sebagainya. Tetapi yang hakikatnya adalah scoreboard never lie. Jadi ini satu ukuran yang sangat penting menunjukkan apa yang kita usahakan selama ini, apa yang kita rancangkan selama ini, sama ada berhasil ataupun tidak, bergantung kepada scoreboard. Okay. Namun begitu, anda jangan bimbang, anda jangan risau. Okay. Kerana sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada proses dan progres. Cuma hari ini kita tak nak bercerita tentang satu masa yang begitu lama. Ada orang mengambil masa sampai 1 tahun untuk nak mencipta kejayaan tu. Ada orang yang ambil masa sampai 2 tahun nak mencipta kejayaan tu. Sedangkan peluang dah ada depan mata, diberikan kepada sesiapa sahaja, maka sesiapa sahaja boleh mendapatkannya. Cuma hari ini kita perlu tahu taktik dan teknik yang betul. Bagaimanakah hari ini kita boleh mencipta kejayaan yang luar biasa. Sebab itu kita kata hari ini, bila anda dah masuk perniagaan Volten International, be a result oriented. Be a result oriented. Kita nak anda cipta kejayaan di platform Volten International. Kita nak anda menjadi pemain. Kita nak anda jadi pemenang. Kita bukan nak jadikan anda sebagai penyokong ataupun penyorak sahaja. Tidak. Okay? Jadi hari ini peluang terbuka seluas-luasnya kepada sesiapa saja yang mengambil peluang yang seumpama ini. Baik. Seterusnya, kalau anda perhatikan di dalam saya punya slide ni, saya bercerita tentang business development versus personal development. Okey, saya kongsikan secara ringkasnya apa itu business development, apa itu personal development. Dalam konsep business net commerce, anda kena tahu bagaimanakah positioning anda untuk anda nak berjaya bersama dengan kumpulan anda. Okey, saya terangkan secara ringkas apa itu business development. Business development adalah merupakan seseorang yang menceburi perniagaan net commerce yang tidak memantau, yang tidak merancang bagaimana untuk mencipta kejayaan mereka bersama dengan kumpulan mereka. Mereka lebih, individu ini lebih kepada masuk perniagaan ni dan dia buat tanpa dia nak belajar, tanpa dia nak mengetahui selok-belok perniagaan ni, tanpa dia nak tahu bagaimanakah strategi nak berjaya. Jadi dia jalankan bisnes ni, dia jalan dan mengharapkan bisnes ni dia berkembang. Itu merupakan satu kerugian yang amat besar. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak mengenal pasti ada
network ataupun business partner ataupun ejen-ejen di bawah jaringan kita yang mungkin adalah merupakan seorang bintang, yang juga merupakan salah satu daripada mutiara yang ada di bawah rangkaian kita, yang kita pun tak tahu. Kita biarkan masuk semata-mata dan kita tidak develop dia. Kita tidak bantu dia, kita tidak bimbing dia. Maka dia menjadilah orang yang biasa sahaja. Okay? Jadi business development juga, masuk hari ini dia masuk, dia buat benda yang sama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi benda yang sama. Sedangkan dalam perniagaan ni kita kena faham. Konsep perniagaan dalam net commerce ini, networking campur e-commerce ini adalah lebih kepada konsep personal development. Iaitu melahirkan individu, melahirkan seseorang yang hari ini daripada biasa menjadi luar biasa. Ini dia kelebihan yang ada di dalam platform net commerce. Kita develop individu itu, usahawan itu ataupun ejen di bawah rangkaian kita daripada biasa menjadi luar biasa. Daripada level yang sama pergi kepada next level. Jadi ini sebenarnya rahsia kejayaan dalam perniagaan net commerce. Okay? Iaitu kita melahirkan secara personal, seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Akhirnya kita mencipta ramainya orang yang berjaya. Bagi business development pula, dia tak fokus kepada zoom in tu. Siapa di bawah rangkaian dia yang ada credibility, yang ada kemahiran bercakap, yang ada kemahiran bercerita, yang ada kemahiran meyakinkan orang, yang boleh buat training, yang boleh buat coaching, yang boleh buat presentation, yang boleh buat sharing. Jadi hari ini kita kena ada pelbagai rangkaian manusia di bawah rangkaian kita yang kita kena pasti yang kita boleh develop. Itu dia. Penting tu. Penting sangat-sangat kerana dalam business net commerce ni adalah lebih kepada personal development. Anda kena tahu teknik bagaimana nak develop seseorang, seorang demi seorang untuk personal daripada biasa menjadi luar biasa. Baik. Seterusnya kita perhatikan sini adalah bagaimanakah cara kita nak bina, bagaimanakah cara kita nak bina personal ataupun individu yang berada di bawah rangkaian kita. Okey, yang pertamanya adalah build foundation. Bina foundation ataupun bina asas dia. Perkara nombor 1, anda kena bina asas. Ni macam online training ni sangat-sangat penting. Sebab ilmu-ilmu yang diajar ni tidak ada dalam buku. Dia tidak ada di luar sana. So dia berada dalam training, dalam coaching. Okay? So anda sebenarnya sangat-sangat bertuah. Baik. Jadi bila kita cerita pasal bina foundation. Baik. Step nombor 1 yang saya nak kongsikan dengan anda semua, okay, adalah bina foundation. Bagaimanakah kita nak bina asas ni? Okay? Bagaimanakah kita nak bina asas ni? Jadi saya terangkan satu persatu. Foundation ni adalah asas. Untuk kita nak membina satu rangkaian yang besar. Mungkin di bawah rangkaian anda dah ada 100 orang. Mungkin dah ada 1000 orang. Mungkin dah ada 10,000 orang. Okay? Jadi hari ini perkara nombor 1 yang anda kena buat dulu adalah bina foundation. Ini sangat-sangat penting. Orang yang hebat melahirkan lebih ramai orang yang hebat. Bermakna hari ini kita bercerita tentang apa dia kesinambungan yang disampaikan oleh Mr. Balen minggu lepas. Lead by example. So anda kena lead. Anda bukannya marshal duduk belakang, tapi anda sebagai seorang leader yang duduk di depan, okay, untuk memandu, untuk membimbing, untuk menolong rangkaian anda. Jadi untuk membina rangkaian anda yang semakin hari semakin membesar, apa yang anda kena buat adalah anda kena bina foundation. Baik. Bina foundation ni, ini saya ajar basic ni sebenarnya. Malam ni saya ajar basic. Okey, ajar basic. Bagaimana untuk bina foundation. Untuk bina foundation, katakan hari ini anda ada 3 akaun. Perkara nombor 1nya bila anda serius nak buat bisnes ni. Jika anda serius nak berjaya dalam perniagaan ni, anda mesti buka 3 akaun. Dan 3 akaun tersebut kalau boleh mestilah berstatus super ataupun premium. Sebab kita nak ambil pendapatan yang maksimum. Kita tak nak ambil pendapatan yang biasa-biasa. Tak. Kita nak ambil pendapatan yang maksimum yang disediakan oleh Bolton. Baik. 3 akaun, apa yang anda kena buat hari ini ialah bina minimum sekurang-kurangnya 4 ejen anda yang berpotensi.
Macam mana nak kenal ejen yang berpotensi? 2 minggu lepas saya dah ajar tentang duplikasi. Identify player. Grade A, grade B, grade C, grade D. Sebab itu anda kena tengok. Training-training yang diberikan oleh pihak syarikat, sebenarnya kita kena tahu. Kita kena ambil peluang untuk menghadiri sebab ada banyak tip, ada banyak strategi, ada banyak teknik sebenarnya. Okay? Tapi malam ni saya tak cerita tentang tu. Saya cerita tentang personal development. Baik. Bila anda dah buka 3 akaun, okay, anda akan ada 4 line. Betul tak? 4 line. Jadi setiap line itu, line katakan sekarang ni, line A. Contoh dalam slide tu ada line A. Line A tu anda kena kenal pasti siapakah dia ejen yang berpotensi yang ada dalam line tersebut. Anda pergi pula B, anda kenal pasti berapa orang yang ada dalam line B yang ada potensi. C dan D pun sama juga. Okey, mentor, katakan sekarang ni saya ada banyak orang bawah tu. Contohnya line C saya ada ramai. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Saya kata minimum 4 ejen untuk kita nak buat personal development. Jadi bila kita cerita pasal personal development, kita tak boleh drive ramai-ramai. Pada peringkat awal, kita tak boleh nak drive ramai-ramai. Kita kenal pasti. Kita kena kenal pasti ejen-ejen yang kita nak drive secara personal. Ejen-ejen yang kita nak develop dia secara personal. Ini penting ni. Okay? Ini penting. Jadi bila kita cerita hari ni, personal development ni, apa yang kita kena buat hari ni adalah, kalau kita tak bina foundation ni daripada awal, maka berlakulah apa yang selalu berlaku dalam perniagaan network marketing. Iaitu akaun sengit lah, income tak sama rata lah, kaki gajah lah, kaki dinosaur lah, macam-macam lah kan. Sengit sebelah lah, mentor saya punya akaun sengit sebelah. Because anda tak monitor perniagaan anda secara mikro. Anda kena betul-betul fokus. Kalau anda perhatikan, line D anda tu dah start makin lama, makin laju. So anda kena cepat balance kan. Okay, kenapa saya kata kena ada 4 line? Dia macam kereta jugalah kan. Kereta ada 4 tayar. Ni umpama je lah. Okay, kita ada 4 tayar lah. Boleh tak kereta tu jalan 2 tayar? Dua-dua je jalan depan. Okay tak? Jadi hari ni kita cerita hari ni, kita nak ke 4 tayar kita ni bergerak. Ni macam 4-wheel drive lah kan. 4 lejang ni bergerak kan. Okay. Jadi 4 tayar ni bergerak. Yang 2 depan ni dia menarik. Yang 2 belakang ni dia menolak. Macam tu lah. Jadi ke 4 tayar kita berfungsi dengan baik. So bila kita break saja ke 4 tayar ni pun break sekali. So bila kita tekan saja minyak ke 4 tayar ni, dia berfungsi dengan laju. Sebab itu sekarang ni kita umpama kita bermain dengan 4 line kat sini ya. Okay. Bila 4 line ni, kita kena kenal pasti ke 4 line kita ni berfungsi dengan tepat. Berfungsi dengan laju. Berfungsi dengan baik. Supaya kita punya alignment kita ni, balancing kita ni bagus. Barulah boleh pergi berdesuk tu kan. Jadi, untuk peringkat permulaan, pertamanya, ambillah 4 orang ejen. Okay? 4 orang ejen minimum. Kalau anda nak buat lebih pun boleh. Tapi permulaan bagi saya, you ambil 4 dulu. Ambil 4. 1 daripada line A, 1 daripada line B, 1 daripada line C dan 1 daripada line D. Okey, bila anda dah kenal pasti, inilah 4 orang yang akan saya jadikan sebagai core leader saya ataupun sebagai key leader saya. Nampak tak? Maksudnya hari ni anda pegang yang 4 orang ni. Bila anda pegang yang 4 orang ni, apa yang anda kena buat? Kita nak jadikan dia hebat seperti mana kita jadikan orang lain yang hebat. Kita nak jadikan katakanlah diri kita hari ni banyak benda yang kita dah tahu. Sebab apa tau? Sebab kita nak belajar. Jadi hari ni kena pasti mereka juga orang yang kita pilih 4 orang tu tadi juga mempunyai ciri-ciri ataupun kriteria yang kita perlukan. Contohnya jujur, ikhlas, amanah, rajin, tepati janji, menepati masa, suka tolong orang, tak berkira, bekerja cepat. Kriteria-kriteria yang anda list down itu ada pada 4 orang ni. Yes. Okey, ini dah dia ciri-ciri player yang saya nak jadikan dia sebagai leader saya. Okey, itu dia. Okey, jadi anda kena pilih betul-betul. Sebab kita nak bekerja lama ni, kita nak membina apa? Kita nak membina empire perniagaan kita. Maknanya nak membina empire perniagaan kita, so kita punya front line ni kena betul-betul kuat.
Okay, frontline kita ni betul-betul kuat. So bermula dengan 4 orang frontline kita dulu, tak apa. So tip nombor satunya adalah 4 orang ni tadi yang kita nak develop dia secara personal. Pertamanya adalah beri ilmu. Beri ilmu. Kenapa saya cakap beri ilmu? Pasal trend perniagaan hari ini lebih kepada informatif and solution. Informatif ni maksudnya sebagai seorang leader yang you nak develop dia menjadi leader, pertama sekali you have to feed in knowledge. Berikan dia knowledge. Kalau dia tak ada knowledge, tak ada information, maka hari ini sukar bagi anda untuk membuat, mencipta leader yang baru. Banyak benda dia tak tahu. Okay? Cukup setakat rajin saja, setakat kuat bekerja saja. Tak cukup, tak cukup. Kita mesti masukkan knowledge kepada key leader yang kita nak bina tadi. Okay? Sebab trend perniagaan hari ini lebih kepada informatif. Maksudnya orang yang banyak ilmu, orang yang banyak information ni akan lebih mudah menjalankan perniagaan. Terutamanya Voltec. Okay? Dan leader-leader yang anda nak bina juga mesti dah tahu sebagai fungsi sebagai salah seorang solution provider untuk menyelesaikan masalah-masalah prospek yang mereka akan jumpa nanti. Baik, yang pertamanya adalah knowledge apa yang kita nak bagi. Informasi apa yang kita nak bagi. Kita nak bagi informasi tentang produk kita. Okey, yang berasaskan ekstrak halia hitam. Dalam tu kita cerita tentang metaciflavon. Kena ajar dia apa itu metaciflavon. Apa itu bioflavonoid. Kena bagi tahu dia metaciflavon 5-7. Kenapa kena bagi tahu dia 5-7? Kenapa bukan 2-3? Kenapa 5-7? Informasi-informasi ni anda wajib bagi tahu pada mereka. Kerana anda nak melahirkan mereka sebagai pemimpin di bawah jaringan anda. Sebagai leader yang dibina mengikut acuan anda. Pertama sekali, masukkan knowledge. Tak ada guna tuan-tuan, suruh dia baca lah. No, you kena semak. Okay? Bro, sekarang bro, ceritakan saya sikit. Apa itu metaciflavon? Oh, dia akan cerita balik. Kita nak test ni. Sama ada leader-leader yang berada di bawah jaringan kita ni adalah leader-leader yang knowledgeable ataupun tak. Kalau tak knowledgeable, feed in knowledge. Okay, jadikan kumpulan anda ni kumpulan yang rajin asking. Rajin asking ni maksudnya rajin bertanya soalan. Tak apa. Tak apa. Kita nak wujudkan budaya bertanya tu. Daripada budaya yang buka mulut tunggu orang masukkan spoon feed ni. No. Anda kena informatif. Okay? Dan leader-leader yang nak bina pun kena responsif. Maksudnya memberi respon yang cepat. Keduanya ialah kelulusan KKM. Produk-produk kita ada kelulusan KKM. Ada dapat CJ halal. Dapat kelulusan daripada Pusat Racun Negara. Ada daripada kelulusan kilang daripada yang bertaraf HACCP. Apa tu semua? Semuanya anda kena beri. Jangan duk mengingkit ataupun jangan duk tak ada bagi informasi pun. Saya tak tahu pun. Kan? Ini bukan attitude leader. Attitude leader ni effort. Maksudnya dekat sini anda kena kuasai perniagaan sepenuhnya. Okey, anda kena kuasai perniagaan sepenuhnya. Jadi anda kena turunkan ilmu ni kepada key leader yang anda nak bina tadi tu. Sebab anda nak jadikan mereka sebagai seorang pemimpin, menjadi seorang leader. Jadi kena ajar dia tentang khasiat produk kita, manfaat produk kita. Lepas tu pula kita kena beritahu kenapa mereka kena cari pengguna. Kenapa orang yang kita jumpa tu perlukan mereka ni, jadikan mereka ni sebagai ejen. Jadi kena ada knowledge. Jadi lepas tu pula bimbing pula cara penggunaan dia pula. Bagaimanakah cara penggunaan produk kita ni? Nak makan berapa biji ni? 2 biji ke, 3 biji ke, 4 biji ke? So anda kena ada knowledge. Okay? Seterusnya. Okay? Seterusnya kita bercerita tentang testimoni. Yes. Anda banyak dapat testimoni ni. Testimoni dalam bentuk video ke, testimoni dalam bentuk screenshot ke, testimoni dalam WhatsApp ke, terpulang. And then anda kena share. Share terutamanya dengan grup leader yang anda nak bimbing dia sebagai leader yang anda nak cipta. Okay? Yang anda nak cipta. Jadi testimoni ni penting. Sebab itulah, kita nak pergi berjuang ni, nak membina satu empire ni, kita mesti mempunyai pasukan yang kuat. Kita mesti mempunyai ketua pasukan yang baik.
Kita mesti mempunyai informasi-informasi yang kuat, yang banyak. Okey, supaya mudah untuk empire perniagaan kita menjalankan perniagaan ni. Lepas tu pula, okey, anda sebagai leader kat sini, anda pun kena banyak buat research. Jangan bergantung pada syarikat sahaja ataupun informasi-informasi yang anda dapat. Anda sendiri kena wujudkan budaya yang rajin membaca. Okey, sebab knowledge ini penting hari ini ya. So last kali kat sini adalah beri ilmu tentang sharing benefit. Benefit ni maksudnya khasiat apakah yang baik, terutamanya untuk orang yang ada masalah kesihatan ya. Contohnya, saya memang ada migraine lah sejak saya ambil black tea ni, alhamdulillah migraine saya dah bertambah baik lah contohnya. Itu informasi yang bagus tu contohnya. Jadi anda dapat saja informasi ni, anda share dengan grup anda. Nampak tak? So, bila kita nak menyusun nak membina satu empire perniagaan ni, kita kena bersedia daripada sekarang. Pertamanya adalah build foundation. Bina asas ni. Bina 4 key leader yang anda nak binakan ni. Okay? So, yang keduanya beri ilmu dari segi apa? Beri ilmu pula, ajar dia tentang commission plan. Dalam Voltec ni, kita dah menyediakan satu commission plan yang sangat-sangat simple. Semua orang tengok plan kita ni, kata sangat simple. Ada yang sampai tak yakin pun, iya ke macam ni boleh buat duit? Nampak tak? Tetapi orang yang betul-betul yang dah buktikan hari ni ramai. Dengan dapat keretanya, dengan dapat cashnya kan, dengan macam-macam lagi kita dapat. Ini menunjukkan commission plan kita ni adalah achievable and proven. Okay? Jadi apa yang anda kena buat ni adalah, bila saya cerita tentang personal development, so anda kena develop orang ni bukan cara dalam kumpulan, tak. Membina ni secara small group ni. 4 orang ni tadi. Key leader ni tadi kan. Jadi kena pastikan mereka ni betul-betul faham bagaimanakah nak dapat commission referral ni. Referral dapat commission ni macam mana. Nak dapatkan group sale ni macam mana. Flushing ni kira macam mana. Carry forward ni sebenarnya macam mana. So RP ni nak dapatkan RP ni macam mana. Berapa lama boleh dapat RP ni. So benda-benda ni semua anda kena turunkan ilmu ni. Jangan kena ikut ilmu, turunkan ilmu. Okay? Ajar mereka bagaimana untuk dapatkan untung runcit. Kuasai sistem sepenuhnya. Yes. Kuasai sistem sepenuhnya tu sangat-sangat penting. Okay? Ada tu sistem pun tak tahu nak operate macam mana. Oh ni leader saya ni. Oh ni leader hebat saya ni. So kita tengok sistem pun tak pernah nak tengok. Macam mana you declare you punya leader tu bagus, sedangkan you tak tahu understanding dia. So hari ni saya tak bank sesiapa. Saya memberitahu hari ni, kita memang nak tengok ramai orang yang berjaya. Tetapi hari ni, orang yang nak berjaya tu kena tunjukkan effort yang dia nak belajar. Jangan malu, jangan ego. Okay, saya tak tahu ni, boleh tak ajar saya pasal ni, boleh tak ajar saya pasal ni. Jumpa dengan leader anda, jumpa dengan upline anda. Tanya saya, boleh tak ajar saya ni, macam mana saya boleh buat macam ni, apa maksud ini, macam mana saya nak jadikan ni, flushing ni macam mana. Kalau dikatakan hari ni, referral ni macam mana kan. So benda-benda macam tu ialah you kena rajin bertanya. Tunjukkan effort you. Barulah jadi. Ni kan duduk tunggu je. Faham semua? Faham. Katakan. Boleh buat? Boleh. Katakan. Bahaya tuan-tuan. Sebenarnya anda termasuk golongan orang yang rugi macam tu kan. So kuasai plan tu. Pasal di situ dah tersimpannya banyak rahsia-rahsia keuntungan yang boleh diperolehi oleh sesiapa sahaja selagi mereka bergelar ejen. Dekat situ juga anda kena belajar cara nak top up payment gateway ni macam mana. Cara nak transfer e-cash ni macam mana. Cara nak key in new agent ni macam mana. Cara nak letak placement ni. Letak placement ni carry forward. Letak lagi placement carry forward. Kata ada pairing. Kata ada group sale. Tak dapat pun. Macam mana ni? Sebenarnya mereka tidak bertanya dan anda tidak mengajar. Tapi back to kita punya topik kita hari ini adalah saya cerita tentang personal development. Orang yang betul-betul nak buat, orang yang betul-betul serius nak bersama-sama dengan anda. Pertama sekali, masukkan knowledge. Masukkan ilmu dulu. Ni ilmu asas ni kena masuk supaya dia faham keseluruhan. Nak letak placement macam mana. Okey. Lepas tu cara delivery macam mana. Nak pick up ke nak delivery. Semua tu anda kena ajar dia. Sampailah kepada transferkan e-cash tu ke member ke, transfer e-cash tu cara nak withdraw ke, kan? Lepas tu nak redeem RP tu macam mana. Ini semua benda-benda asas yang sangat-sangat penting
yang anda kena berikan kepada anda punya personal development ataupun key leader yang anda sedang cipta. Okey, yang ketiganya nak berikan ilmu apa? Baik. Tunjukkan kepada mereka bukti-bukti yang anda dah perolehi. Itu penting tu. Bagaimana hari ni orang nak ikut kita kalau kita tak ada bukti? Sebab itu saya kata, scoreboard never lie. Bila saya kata scoreboard never lie, itu maksudnya anda hari ini kena provekan kepada diri anda. Bila anda mengajak orang lain untuk menyertai perniagaan bersama dengan anda, kalau mereka melihat anda pun tak ada proof, macam mana? Nampak tak? Saya tak nampak pun awak redeem RP ke, saya tak nampak pun awak ada pendapatan ke, kan? Jadi benda-benda macam ni, kita tak boleh pertikaikan benda tu. Itulah saya susah ni sebab saya tak ada proof. No. First kali adalah, saya cakap tentang fast action, fast result. Ingat tak? Saya beritahu dulu. Buat aja supaya anda dapat hasil. Hasil ni sebagai satu bukti bahawa anda bukan orang biasa-biasa. Anda ialah orang yang sangat serius nak buat perniagaan ni. Sangat serius nak berjaya. Sangat serius nak mengubah kehidupan keluarga anda. Okey. Jadi untuk itu, okey, anda kena prove cepat. Buktikan. Buktikan. Pertamanya, buktikan perubahan itu kepada diri anda sendiri. Yang keduanya pada keluarga anda. Yang ketiganya, kita nak tengok perubahan pada pengguna-pengguna produk yang kita kenalkan tu. Kita akan rasa, yes, saya ada bukti. Okey. Lepas tu perubahan kepada ejen-ejen di bawah rangkaian-rangkaian anda. Lepas tu perubahan pada knowledge anda sendiri. Orang nak tengok perubahan juga. Lepas 2 minggu, lepas sebulan lama tak jumpa dengan anda, so anda punya key leader tadi tu datang berjumpa dengan anda. So anda buat sharing. Anda buat sharing, tengok, ini idea sama je. 2 bulan lepas pun dia cakap benda ni. Hari ni pun dia cakap benda ni. Alamak, tak ada benda baru ke? So you kena ada knowledge. Setiap kali leader-leader anda berjumpa dengan anda mesti memberikan satu benda yang baru. Jangan bagi benda yang sama. Kan? Tak nak. Leader-leader anda berjumpa dengan anda, mereka nak sesuatu benda yang baru. So anda mesti fit in knowledge. Masukkan benda-benda baru. Skill yang baru. Okay. Knowledge, idea-idea yang baru. Strategi yang baru. Okay. Inilah yang mereka perlukan daripada kita. Kenapa? Leadership by example. Baik. Selain daripada itu juga, bila kita nak membimbing personal development ni, okay, kita nak membimbing 4 key leader kita. First kali, jangan kita tanya dia, saya nak awak buktikan. Awak boleh buat. No. First kali, prove to yourself. Perkara nombor 1 ni, saya ambil contoh. Ni contoh. Anda mungkin ada contoh yang lebih baik. Okay. Contohnya, okay. Bro, you memang serius kan nak buat bisnes ni dengan saya? Oh, serius bang. Saya memang nak buat bisnes ni dengan abang. Secara serius. Okay. First of all, product is number 1. Yes, betul. Nombor 2-nya, okay, awak tahu tak apa yang saya nak buktikan? Apa dia bang? Dalam masa 3 bulan daripada sekarang, okay, saya nak ambil cash 100 RP. Okay, saya nak ambil cash 100 RP. Dia pun tengok. Tak apa. Yang pentingnya anda prove. 3 bulan daripada sekarang, anda nak ambil 100 RP. 10,000 lah. Okey lah. So, dia kata, okey lah. Boleh lah. So, dia tengok anda ada vision. Anda ada target. 3 bulan daripada sekarang, anda nak ambil cash 10,000 tu. Okey. Tetapi itu target saya pertama. Target saya yang kedua, okey, bulan 10 tahun ni, saya nak ambil kereta cash. Saya nak ambil X50. Nampak tak? Oh, kenapa awak nak ambil X50? S50 tu saya nak hadiahkan kepada isteri saya. Nampak tak? Jadi orang tengok, ui, leader aku ni dia ada target. Dia ada vision. Dia ada benda. Jadi dia nak buat sekarang ni. Jadi automatically, bila anda cerita apa yang anda nak capai, secara tak langsung, dia akan merangsang leader-leader anda to follow you. Aku cakap huru-hara dah. Tak apalah, yang penting anda faham. Okay? So, leader aku nak capai. Bulan 3 ni dia nak ambil cash 100 RP. Lepas tu bulan 7 nanti dia nak ambil cash. Dia nak ambil kereta Proton X50. Okay, dia nak hadiahkan. Jadi secara tak langsung, you sudah inspired you punya team. Oh, ya ke bang? Kalau macam tu bang, saya target macam ni pula bang. Saya target 3 bulan daripada sekarang, saya nak redeem 25 RP. Buat apa? Saya nak hadiahkan isteri saya gelang emas. Dia nampak tak? So, ini je antara benda-benda yang anda kena faham. Dalam game-game yang seumpama ini, anda kena faham. Because game ni is a life. It's a real. Bukannya dia main-main, tak.
It's real. Jadi hari ini anda sudah berjaya membuka minda tim anda untuk sama-sama moving forward for something. Nampak tak? Dia ada matlamat dia. Kalau bekerja tanpa matlamat susah. Kita seseorang leader tu dia suka mengarahkan orang. Kau buat betul-betul ni, nanti kau dapat ni. Tak. People want to see you. People want to see you. Either you move or not, people want to see you. Simple. Okay? Hari ini anda suruh orang bergerak, anda tak bergerak. Anda suruh orang capai sesuatu, anda tak capai sesuatu. Itu satu yang benda tak betul. Okay? So ini yang kita sambung daripada apa yang Mr. Balen cakap minggu lepas. Lead by example. Leader duduk depan, marshal duduk belakang. Sekarang anda pilih, nak jadi leader atau nak jadi marshal? Marshal ni kutip orang pensan je lah. Tu dia ya. Okay, seterusnya 9.30 lah. Lead by example hari ni kita ingatkan balik apa yang saya cerita 2 minggu lepas. Saya cerita pasal 3T. Okay, nak buat duplikasi ni cukup mudah. Siapa yang conteng slide ni? Minta seorang admin kita tolong padamkan sikit slide ni. Okay, marah betul tu, conteng-conteng tu. Okay, 3T. T yang pertamanya apa saya kata? Tiru. Hari ini nak berjaya hari ini, anda suruh leader-leader anda ni tiru apa yang anda buat. Simple dia. So yang keduanya, T yang keduanya adalah tolong. Anda tolong dia, automatically dia akan tolong network dia. Anda tolong dia, dia akan tolong leader dia. Anda tolong dia, dia akan tolong ejen-ejen bawah dia. Nampak tak? Dan yang ketiganya adalah tegur. Sebagai seorang leader, anda kena ada kekuatan, keberanian, keyakinan untuk menegur. Kalau dia salah etika, anda tegur dia. Tegur dia dengan berhemah lah. Jangan tegur kat publik lah. Itu dah mengaibkan dia. Tak boleh kan? Okey, terima kasih yang dah padam slide. Terima kasih. Saya salute. Okey. Jadi hari ini lead by example pertama sekali ialah cara berfikir. Bagaimanakah hari ini anda boleh mencorakkan, membudayakan kumpulan anda cara berfikir untuk tidak melayan perkara-perkara yang remeh-temeh, tidak melayan perkara-perkara yang buang-buang masa, tidak melayan perkara-perkara yang negatif. Anda tak ada masa. Jadi dekat situ dah Allah tengok macam leader aku lain sikit. Leader aku dah akan fikir benda yang positif saja. Nampak tak? Yang keduanya adalah cara kerja. Hari ini orang nak tengok bagaimanakah cara anda bekerja. Supaya mereka boleh meniru cara anda bekerja dan mereka boleh dapat apa yang anda dapat. Dan yang ketiganya ialah hasil kerja tersebut. Bila anda dah mendapat hasil tersebut, jangan diam-diam. Kita bukan nak riak, kita bukan nak sombong, kita bukan nak menunjuk. Tak. Kita nak buktikan bahawa usaha yang kita buat hari ini, inilah hasilnya. Usaha yang kita buat selama ni, yang awak tengok saya kesana kesini, buat itu, buat inilah, tak cukup tidur lah, saya bantu orang tu, inilah hasilnya. Nampak tak? Ui, susah kerja ya. Kerja apa yang senang? Ini nak membina empire perniagaan tau. Nak membina empire perniagaan ni. Satu benda yang serius. You need a quality people at the left and your right. Okay? Dan terakhir sekali adalah perubahan dan kejayaan. So anda kena buat perubahan. Perubahan itu adalah kejayaan sebenarnya. Okay? So bagaimana kita nak buat hari ini personal development kita? Cara pertamanya adalah buat aktiviti. Don't tell them but show them. Tunjukkan aktiviti anda. Anda ajak dia, mungkin dia tak join. Anda bagi tahu dia, malam ni saya ada buat ni tau, aktiviti ni. Yang free jemput datang, bawa sekali prospek. Anda bagi tahu dia. Tetapi dia join ke tak join ke, dia bawa prospek ke tak bawa prospek ke, it doesn't matter. Anda yang kena tunjukkan itu. Dan anda kena buat. Manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia yang akan dapat. Anda punya downline anda tak berusaha, tak dapatlah. Betul tak? Tapi hari ini anda tunjukkan contoh. Yes, itu dia bukti tu. Bukti apa dia? Bukti anda bekerja. Okay? So tunjukkan cara yang pertamanya, tunjukkan cara bagaimanakah anda buat prospecting. Oh, saya buat prospecting macam ni. Turunkan ilmu tu. Turunkan ilmu tu. Okay? Yang keduanya cara anda buat appointment. Macam mana anda setkan appointment. Asyik dapat je appointment. Yang kawan ni pula nak buat appointment last minute tak jadi. Last minute cancel. Last minute postpone kan. Bos, saya dah buat bos tapi tak dapat appointment. Last minute cancel dah ada itu ini. Okay, ajar dia macam mana cara nak set up appointment. Okay. So yang ketiganya ajar juga cara macam mana nak buat table talk tu. Nak buat presentation tu, nak start macam mana tu. Okay. Lepas tu ajar dia juga cara untuk buat SDP, small group presentation. Kalau dulu kita panggil home party kan. Sekarang kita dah panggil
SGP, Small Group Presentation. Ada 10 orang buat kat rumah jiran, kita cerita. Macam mana benda kita nak cerita tu? Adakah kita nak cerita secara keseluruhan ke ataupun macam mana ke? Okey, anda tunjukkan kepada mereka cara nak buat SGP. Okey, dia lah contohnya. Ni rumah kawan kau kan? Ya. Kau pun kena datang sekali lah. Kau dah kenal kawan kau ni sekali, dia pun kenal kau. Jom dah datang sekali. Nampak tak? Yang pentingnya ialah anda tunjukkan. Don't tell them but show them. Okey, satu lagi tu apa? VVSGP. VVSGP ni stand for Volten Virtual Small Group Presentation. Yang ni kita buat secara online. Ni pun ramai lah. Leader-leader kita pun dah start banyak buat VVSGP lah. Alhamdulillah. Kan sekarang PKP kan, macam mana nak present dekat Kelantan, dekat Johor, dekat Melaka, dekat Penang. Jadi diorang bercerita dengan menggunakan VVSGP. Sama ada Google Meet ke, pakai Zoom ke. Ini dia teknologi. Nampak tak? Ini teknologi. Inilah perubahannya. Inilah pembaharuan trend perniagaan sekarang. Kita kata tak biasalah, kita cakap tak reti. Sebenarnya anda mencipta alasan. Orang lain sedang belajar tentang era perubahan ini. Bisnes hari ini kepada digital. Mau tak mau hari ini kita kena belajar. Kena belajar. Simple. Semua orang tengah belajar sekarang. It's okay. Tak ada apa yang nak dimalukan. Alright? So, seterusnya, VSS. Okay, anda boleh buat VSS. Lepas tu bagaimanakah cara anda berkomunikasi dengan network anda, dengan leader-leader anda? Adakah anda cakap kasar ke? Cakap bagi dia kecil hati ke? Cakap bagi dia merajuk ke? Jadi kadang-kadang komunikasi ni penting tuan-tuan. Ya? Pasal kita ni berkaitan dengan perniagaan kita ni lebih kepada human. Alright? Human to human. Manusia dengan manusia. Jadi komunikasi ni penting. Okay? Keras sangat pun orang tak suka, lembut sangat pun orang tak respect. Jadi you have to know macam mana you nak buat tentang the art of sharing. Kita namakan sebagai the art of sharing. Cara perkongsian dalam bentuk seni. Okay, so tajam je dia masuk kan. Okay, last kali kat situ adalah orang nak tahu juga anda buat training. Dia pun datang hari besok saya buat training. Saya ajar macam mana cara nak buat table talk. Saya ajar cara nak buat closing. Saya ajar cara-cara nak macam mana nak develop. Macam mana nak buat placement. Saya nak ajar macam mana nak buat sistem sebagainya. So mereka hadir tak hadir itu isu yang lain tuan-tuan. Yang paling pentingnya adalah don't tell them but show them. Tunjukkan effort anda buat. Okeylah anda buka kepada 50 orang yang nak datang training anda. Tetapi yang datang tu 10 orang je. It's okay. Teruskan. Ya? Okey. Seterusnya dekat sini kita nak cerita pasal personal development adalah yang pentingnya adalah bila anda dah faham, anda kena start mula susun strategi dengan 4 key leader anda tadi. Okey, anda kena start susun strategi untuk 4 key leader anda tadi. Ini pentinglah. Bila anda dah faham secara keseluruhan, saya nak 4 key leader anda ni betul-betul knowledgeable. Tahu tentang produk, tahu tentang sistem, tahu tentang aktiviti dan sebagainya. Okey, inilah dia yang kita kata teach them, help them, lead them, grow them. Teach them, help them, lead them, grow them. Ini benda yang penting. Sebab hari ini ialah kita nak melahirkan orang yang hebat. Okay, seterusnya kita cerita hari ini ialah saya share dengan anda dalam slide ni. Minta tolong satu orang, siapa-siapa yang tahu boleh tolong padam sikit slide ni. Dah terconteng-conteng lah ni. Anak siapa lah ni yang datang sekali belajar training saya ni. Dia punya excited sampai dia conteng-conteng slide ni kan. Okey, pertama sekali adalah bila kita dah decide siapakah 4 key leader yang kita terima kasih yang pandai padam tu ya. Okey, selepas kita dah decide 4 key leader yang betul-betul serius nak buat dengan kita tu, kita tanya betul-betul. Awak serius ke nak buat? Nak ke saya bantu awak? Nak tak saya bimbing awak? Nak tak awak bekerja sama-sama dengan saya? Yes. Okey. So, lepas tu apa yang anda kena buat? Yang pertamanya adalah okey, ajak 4 ejen anda tadi tu untuk buat aktiviti seperti anda. Contohnya, 1 minggu anda ada 3 kali VVSGP. Jadi anda minta dia untuk buat 3 kali juga aktiviti VVSGP tu. Okay. Katakanlah hari ini anda buat 1 kali VSS seminggu. So, dia pun akan buat 1 kali VSS seminggu. Ini betul-betul nak duplicate ni tau. Jadi ini cara kerja kita yang cepat. Sebab kita cerita ni personal development. Kita nak develop dia tu jadi macam mana kita. Okay. Yang keduanya adalah 4 orang key leader yang anda nak bina tadi tu,
anda berikan dia task mingguan. Tasknya apa mentor? Task ni lah tugasan mingguan. Challenge-nya adalah anda bagi dia target sekurang-kurangnya. Ini saya bagi contoh. Saya bagi contoh. 10 basic dalam masa seminggu. Okay. Challenge-nya ialah 10 basic dalam masa 7 hari. Okay. Yang ketiganya adalah minta dia yang 4 orang ni tadi untuk fokus dan fight untuk capai target yang diberikan. Apa sekalipun kena fokus dan fight untuk capai target ni. Susah ke senang ke macam mana sekalipun dia kena fight. Mesti dapatkan 10 basic. Jadi 4 orang tadi mesti dapat 10 basic. Lepas tu apa yang anda kena buat? Anda kena monitor mereka ni bekerja mengikut time frame yang telah anda tetapkan tanpa alasan. Tanpa alasan. So susahlah bang ni, tak apa, awak boleh buat. Apa kita kena buat hari ni lah? Bantu dan berikan galakan. Supaya mereka sentiasa positif dan yakin untuk capai bahawa awak boleh. Awak kan dah kongsi 7 hari ni. Dah 7 dah. Ada 3 lagi. InsyaAllah buat. InsyaAllah. Ini yang dipanggil sebagai personal development. Anda develop dia secara personal, spiritual, mental dan fizikal. Masing-masing kena buat kerja termasuklah dengan anda. Okey, ini saya bagi ringkasannya. Minggu pertama anda buat. Okey, anda pun buat juga kan? 10 basic ni contoh ni. Fight untuk minggu tu anda dapat 10 basic. Anda dah dapat 1,325. 1,325. Income seminggu tu. Okey. Tapi kita cerita hari ni adalah anda buat bersama dengan itu anda punya group C anda dengan referral commission anda. Tetapi hari ni anda buat dengan rangkaian anda tadi. So anda dapat lagi 4 orang key leader masing-masing closing dengan 10 basic. Seminggu 10 seminggu. Apa yang berlaku? Anda dapat lagi extra RM1,000. Maknanya income anda dalam masa 1 minggu ialah RM2,325 seminggu. Wow. Ini kita cerita baru 4 orang tau. Tetapi anda serius nak fokus dengan dia. Fokus dengan dia. Develop dia. Ini secara summary untuk bulan yang pertama. Kita ambil anggaran macam saya sebutkan tadi. Ini kita tak cerita anda punya income lah. Cerita total daripada group sale dengan 4 key leader yang anda banner. Itu saya kata banner personal ni sangat powerful. Banner personal ni sangat-sangat meaningful. Sebab mereka ni akan menjadi foundation untuk anda bersama-sama dengan dia bekerjasama. Orang yang hebat melahirkan lebih ramai orang hebat. Anda nak dia ni hebat ni sebenarnya. Okay? So minggu yang kedua dapat lagi 1,000. Minggu yang ketiga dapat lagi 1,000. Minggu yang keempat dapat lagi 1,000. Nampak tak? So total dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Tengok. Ini yang dikatakan sebagai teamwork. Okay? The success team kat sini. Saya tak nak sembang pasal RP lah. RP automatically. Pasal sistem konten ni dia dah kira dah automatically ni RP dia akan dapat lah. Betul tak? Itu saya cerita. Boleh dapat tak? Boleh. Yang pentingnya anda beritahu dia. Bang, tak lama lagi bang. InsyaAllah bang. Abang dah boleh dapat 10,000 dah ni. Nampak tak? Yes. Baru bulan pertama dah 32. Bulan yang kedua dah 70. Bulan yang ketiga dah pun dapat 100 RP. Betul tak? Simple kan? Maksudnya saya selalu sebut dalam mana-mana training saya adalah success by design. Anda kena design kejayaan anda. Okay? Seterusnya dekat sini, kita nak habiskan cerita tentang net commerce, anda kena faham. Rangkaian daripada 4 orang yang anda banner secara personal ni tadi. Secara tidak langsung mereka sedang membanner rangkaian mereka. Dan secara tidak langsung empire anda sedang membesar. Okay? Dengan 4 key leader ni tadi yang anda develop dia secara personal, akhirnya hari ini anda telah dapat 4 key leader anda yang mempunyai rangkaian perniagaan yang besar. Semua keempat-empat ni duduk di bawah rangkaian anda. Dan anda adalah key leader mereka. Anda adalah ikon mereka. Anda adalah idola mereka. Nampak tak? So, kenapa saya kata pentingnya untuk anda buat personal development ni? Pertamanya dekat sinilah wujudnya budaya new sale. Anda create new sale, leader-leader anda create new sales. Sale ni kena ada selalu. Kenapa tau? Sebab bila bercerita tentang halia hitam, VR4, V20 ataupun apa saja produk kita, VKF dan sebagainya. Ramai lagi di luar sana tu yang tak tahu tentang produk kita. Jadi hari ini peluang kita memperkenalkan produk ni sangat-sangat luas. Sangat-sangat besar lagi. Kenapa kita tunggu orang lain buat? Kenapa bukan kita yang buat kan? Yang keduanya, strength dekat sini adalah pentingnya kepada personal development adalah berlakunya repeat sale. Orang yang sama
membuat repeat sale tiap-tiap bulan. Maka penambahan jumlah ejen di bawah rangkaian anda secara tidak langsung dia akan menyumbang kepada repeat sale yang berganda-ganda. Yang seterusnya dekat sini adalah mereka yang tak kisah pun mereka nak masuk basic ke, mereka nak masuk standard ke, sebab sistem kita ni membuatkan mereka secara tak langsung mereka akan upgrade. Daripada basic akhirnya upgrade sampailah ke premium. Nampak tak? Jadi hari ini akan berlaku setiap masa di bawah rangkaian anda nanti akan berlakunya upgrade. Boleh katakan tiap-tiap hari ada orang upgrade. Anda kena nampak ni. Ini strength yang disediakan oleh Voltaire. Dan yang satu lagi yang the beauty of this plan adalah accumulate RP. RP yang terkumpul sampai masa keadaan anda redeem, anda boleh redeem. Tak nak redeem lagi, anda boleh simpan lagi. Betul tak? Sebab anda dah ada target. So teruskan. That is the beauty dalam kita punya Voltaire ni. Okey, itu yang berlaku pada bulan yang pertama. So bila anda dah nampak empat key leader anda yang anda bina secara personal, very close, work together dengan dia sangat rapat, dan anda nak mereka ni ikut kejar rapat anda. Okey, kejar rapat anda, ikut cara anda sebiji. Okey, lepas tu apa yang nampak dah dapat hasil kan? Dah dapat hasil. Bulan yang berikutnya anda create lagi 4 key leader yang baru lagi. Develop lagi personal development 4 lagi key leader anda. Yang 4 key leader yang anda dah develop bulan lepas, dia akan jadi independent. Dia akan terus bergerak. So, bulan ni anda create lagi 4 orang yang anda buat secara personal development. Penting tak personal development? Yes. Itu namanya micro teaching. Anda develop seorang demi seorang. Maka lahirlah jutawan demi jutawan di bawah rangkaian anda. Dan bila anda melahirkan ramai jutawan di bawah rangkaian anda, bermakna automatically anda adalah multi-millionaire. Betul tak? Ramai tak orang yang anda boleh bantu? Yes. Fokus dalam perniagaan ni, cantiknya dalam perniagaan ni ialah anda membantu orang, membina orang daripada biasa menjadi orang yang luar biasa. Okay? So, akhir sekali daripada saya sebelum habis waktu ni adalah kita nak anda hari ini dalam sesi training ataupun coaching yang saya bagi pada malam ini adalah anda kena perlu istiqamah. Bukan istiqorah. Bukan istiqorah, istiqamah. Istiqorah dia apa? Lepas buat 2 bulan, berhenti. Lepas tu dapat peluang lain pula, istiqorah lagi. Aku rasa ini dalam perniagaan ni. Betul buat mengarut je, 2 bulan tak jadi, dapat lagi peluang lain, masuk lagi, istiqarah lagi. Banyak istiqarah je kan. Sebenarnya adalah istiqamah. Anda masuk dekat sini, anda yakin inilah dia keputusan yang anda buat, inilah dia peluang yang Allah bagi kepada anda, dan Tuhan bagi kepada anda grab, anda buat betul-betul. Istiqamah. Okay. So, dengan 3 teknik yang saya bagi tadi tu, yang pertamanya adalah, begitu apa? Masukkan ilmu. Yang serius nak dibantu tadi tu, tolong tunjuk effort yang anda nak belajar. Okay, tak tahu bertanya. Kena bertanya. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya hari ini adalah bila anda pilih 4 key leader anda tu, pastikan mereka buat apa yang anda buat. So nak membina ni bukanlah benda yang senang kan, tetapi tak susah sebenarnya sekiranya mereka serius nak dibantu. Simple saja. Okay, so yang ketiganya adalah bila saya cerita tentang itu, anda kena faham. Setiap kali leader anda memberi anda task, contohnya saya bagi tadi contoh, seminggu ni saya nak awak closing 10 basic. Jadi itu task yang diberikan kepada anda. Jadi anda fight untuk anda dapat 10 basic seminggu. Yes, achieve. Minggu yang berikutnya, fight lagi untuk dapatkan 10 basic. Minggu yang ketiga, you fight lagi untuk dapatkan 10 basic. Sebenarnya leader anda suruh anda buat itu untuk siapa? Untuk anda sebenarnya. Maka berlakulah pula repeat sale yang sama. Dia orang repeat order, siapa yang dapat? Anda juga yang dapat. That is the beauty dalam net commerce. Okay, so sebelum saya nak mengakhiri, teruskan buat apa yang dipesankan tadi, buat secara konsisten, jangan mengeluh, jangan fikir bukan-bukan, jangan teragak-agak, jangan lagi rasa keliru. Anda fokus betul-betul, insya-Allah buat 90 hari. Okay, buat 90 hari. Katakanlah hari ini anda dah dapat 4 key player ni, kerjasama dengan dia. Work together, kerja sama-sama dan sama-sama kerja dengan dia. Okay, bantu dia, bimbing dia. Pastikan dia dapat knowledge seperti mana apa yang anda dapat.
dan fokuskan dia untuk dia dapat apa yang sepatutnya dia nak dapat dari dia. Okay? Win-win situation. 90 hari daripada sekarang. So, lihat perkembangan kumpulan anda. Baik. Sebelum saya nak mengakhiri, saya nak buat sedikit iklan nak mengingatkan kepada anda semua tentang aktiviti-aktiviti syarikat yang ada pada hujung minggu ini. Yang pertamanya hari besok, Khamis 25 Februari, kita akan adakan sembang santai Tamil. Sembang santai Tamil pukul 3 petang. Itu adalah di Volten Page. Jangan lupa rakan-rakan anda, okay, sahabat-sahabat anda yang berbangsa Tamil, yang berbangsa India, ajak mereka untuk tonton. Okay, untuk tonton sembang santai Tamil. Anda tak faham tak apa. Yang pentingnya rakan anda tu faham. Okay, yang keduanya pada hari Jumaat ni 26 Februari kita ada BEST, Business Empowering Success Talk, yang mana hari ini kita menjemput 2 orang panel lagi iaitu top 30, iaitu Tuan Rahimi Tuan Rahimi atau Puan Baremi daripada Kuantan, dan seorang lagi adalah Tuan Haji Isa ataupun Jisa daripada Bangi. Kedua-dua ni akan menjadi panel. Pasti banyak benda yang menarik okey, yang akan dikongsikan. Jangan lupa, okey, yang ini adalah dekat Volten Page juga. Jadi open anda boleh invite kawan-kawan anda untuk menonton live best kita daripada HQ kita. Kita akan buat live di HQ. Dan yang terakhirnya yang saya ingin iklankan, yang saya ingin maklum kat sini adalah New Entrepreneur Workshop Digital. Kita buat secara online. Iaitu pada hari Sabtu ni 9 pagi hingga 1 petang. Iaitu pada hari 27. Kita buat 9 pagi hingga 1 petang. Yang ni yang mengajarnya adalah Mr. Balen, saya, dan juga ada penampilan khas daripada Tuan Grup CEO kita, Tuan Ismail Ciani. Ini kalau dah CEO Tuan Padang nak mengajar anda semua, kalau anda tak attend dan tak bawa ejen-ejen anda untuk belajar dengan CEO, anda termasuklah golongan orang-orang yang rugi. Kan? Dengan RM50 saja cepat-cepat daftar, saya dengar masih ada kekosongan. Cepat-cepat daftar RM50, anda dapat 1 VR4 kapsul percuma. Nampak tak? So anda berpeluang belajar daripada saya, daripada Mr. Balen dan juga daripada Tuan CEO kita. Tuan CEO kita dah tentulah akan bagi extra tip yang superb. Ini memang kalau saya jadi anda, macam saya sebut tadi tu, personal development kan. Semua rangkaian anda daftar ke ni, belajar betul-betul. Belajar betul-betul. Daripada Tuan CEO, bukan senang tu. Nak suruh CEO mengajar kan. Siapalah kita kan. Tapi hari ini peluang. RM50 9 pagi sampai 1 tengah hari. Okay. So itulah saja pesanan daripada saya. So kembali kepada kita punya training kita tadi tu adalah tip bagaimana untuk kita buat personal development. Start daripada hari ini, anda kena fokus betul-betul untuk develop siapakah sebenarnya orang yang sepatutnya anda develop. Jangan buang masa. Kadang-kadang kita ni buang masa dengan orang yang tak serius pun nak buat. Kita nak dia berjaya, dia pun tak nak berjaya macam mana. Dia pun bagi banyak alasan, kita penat kan. Okay, turun sikit ke bawah. If you up, go down. If you down, go up. So anda dah berada di atas, anda turun ke bawah, tengok. Cari, ada tak mutiara-mutiara yang tersimpan. Kan? Di bawah rangkaian anda tu, mungkin jauh kat bawah tu. Tu dia. Ada seorang anak muda yang hebat, ada seorang yang insan yang luar biasa, ada seorang yang kena rajin nak belajar, ada seorang yang serius nak berjaya. Anda ambil naik atas, anda buat personal development dengan orang tu, insya-Allah. Okay, so semua yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang tak baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi cukuplah dulu untuk malam ni. Sekian juta terima kasih saya ucapkan kepada semua ejen-ejen yang menonton live kita pada malam ni. Saya sayangkan anda semua. Saya doakan semua anda berjaya, dan yang paling pentingnya hari ini adalah ini dia peluang dia. Inilah dia platformnya, dan inilah tempat untuk anda mencipta kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Sekian dulu. Sebelum saya habiskan. 24 Februari, 13 April dan apa? 13 April tu 1 Ramadan 1442. Tak lama lagi tau. Jadi anda kena full swing betul-betul sebelum masuknya Ramadan. Jadi this is the time, demi masa. Jangan kita buang masa lagi dah. Fokus betul-betul. Banner anda punya tim anda dengan sebaik mungkin. Drive orang yang betul. Banner lah, inilah empire perniagaan anda. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volten Power. Okay.